pertama kita tengok gambar yang pertama sebelah atas, sebelah kanan ni gejala mak rempit. Petang-petang memang ada. Siapa yang tak tahu, saya beritahu sekarang lah, dan saya dah beritahu dalam kelas yang saya ajar 2G, 2E, 2F supaya tak terlibat dalam gejala ni sebab dia ibarat kita membuang masa sahaja. Untuk yang lelaki yang perempuan pun ada, yang jadi masalah yang perempuan pun ada. Saya jumpa hari tu masa saya buat. Ada cikgu. Tak ada slide? Tak ada. Tak ada slide? Tak ada. Apa yang tak ada? Tu. Ada je. Ada. Ada delay lah tu, delay tak apa. Yang penting yang nampak, yang tak nampak. Itu masalah teknikal lah, saya tak boleh nak buat macam mana dah. Okay, cuma saya nak sampaikan kat sini, so contoh dalam gambar tu, yang dia nampak, yang dia boleh nampak ataupun yang tak nampak, saya terangkan secara detail lah. Saya terperinci kes-kes yang berlaku di sekolah. Yang pertama mak rempit ni saya dah beritahu, untuk yang lelaki tu biasalah. Maksudnya yang lelaki, sebab saya kata kalau kelas 2D, 1D tahun lepas saya kata, budak-budak yang merempit ni bukan kebanyakannya di budak SMK BK, tetapi dia daripada SMK di sekolah-sekolah yang lain. Ada di sekolah Mahat pun ada, sekolah Tafiz datang merempit, dia siap modified motor dan sebagainya. So apa yang berlaku, dia disaman oleh polis trafik, dia atas 3 kesalahan lah. So sama dia lebih kurang berjumlah 180. So sehari tu sahaja dia hilang RM180 untuk bayar saman. Dan bila duit kita 180 lebih macam tu, rasanya agak terkilan lah. Ya? Tak nampak? Nampak kot? Baru nampak. Dia delay. Itu kes yang pertama di sekolah kita, mak rempit. Yang kedua, kes kecurian. Yang ni pun memang ada, berlaku 2 tahun lepas pun ada kes kecurian lebih kurang duit RM500 duit kelas. Tu agak sebab saya kata, dan tahun lepas pun ada RM20, RM30, perempuan tu tinggal beg dia dalam tandas, tengok dalam tandas dah tak ada, pergi balik tertinggal, pergi balik tengok dah tak ada. Ataupun dia memang tertinggal beg duit dia dalam laci meja tu, tertinggal, masuk kelas memang tak ada. So adalah kes-kes kecurian. Ini pun perkara yang mungkar. Yang ketiga, kes dadah. Yang keempat, saya ringkaskan sikit sebab saya nak masuk yang detail nanti. Yang keempat, kes budak remaja sakit jiwa meningkat. Ini remaja ni peringkat-peringkat awak. Kenapa berlaku benda ni? Sebabnya dari segi yang pertama, dari segi teknologi tu yang contoh kalau kita main game, kita stres nak kejar level dan sebagainya. Sebab tu kita makin sakit jiwa, dia tak nak belajar, dia macam duduk dalam dunia dia sendiri ataupun dunia ilusi dia ataupun dunia yang dia cipta sendiri. Yang tu untuk kes yang keempat. Yang kelima, kes-kes lain tu banyaklah, nampak pagar, bertumbuk, gangsterism. Tetapi kalau kita tengok, kebanyakan kes yang saya tunjuk kat sini, yang kita tengok, yang kita nampak kebanyakannya ialah orang Melayu, Islam. Kan, sebab tu saya bila kelas 2 EFG, saya suruh tanya, kenapa Cina tak terlibat dalam kes-kes ni? Dia ada Cina tapi segelintir saja. Saya tak pernah lagi tengok Cina buat wheelie, saya tak pernah lagi tengok. Tetapi kalau Melayu wheelie tu biasa. Tapi kalau Cina tu wheelie, naik motor buat rempit, itu luar biasa. Memang ada. Tapi dia jaranglah kita nampak. Yang tu kes ataupun perkara mungkar yang biasa kita tengok. Yang paling penting yang ni saya nak tunjuk kat sini. Yang ni tak nampak, kena beritahu. Nampak? Contoh kes yang kedua. Nampak tak? Nampak. Kau nampak kes apa? Hilang. Hilang dah. Hitam. Gelap. Ada balik. Nampak? Anak tak satarap. Pandai. So yang ni anak tak sah taraf. Ini saya dah beritahu dalam kelas. Saya dah panggil murid perempuan tapi akhirnya saya tak point siapa-siapa sebenarnya. Sebab bagi saya, kita nak ubah seseorang, kita nak tegur seseorang dan kita bukan bermaksud kita kena jadi baik dulu, tak. So anda kata nak tegur orang, terus tegur. Maksudnya bila nampak perkara muka, kita nak tegur walaupun kita ni pun jahat sebenarnya kan. So kita kena tegur sebab kita kata, oh aku pun tak buat, takkan kau nak buat kan. Contoh cara kita nak tegur kawan kita yang buat perkara muka ataupun perkara maksiat.
Ini contoh anak tak sataran statistik daripada 2010 hingga 2015 dalam masa jangka masa 5 tahun seramai 23,047 orang anak tak sataraf yang direkodkan. Ini yang didaftarkan So yang tak didaftarkan, yang meninggal dan sebagainya, wallahualam. Terlalu ramai. Sekarang ikut statistik lagi, 6 bayi luar nikah lahir dalam sejam. Maksudnya kalau nak sejam ada 60 minit, kalau bahas dengan 6, setiap 10 minit akan ada seorang anak luar nikah yang lahir. So dia punya statistik ni ialah statistik yang lama. Sekarang wallahualam. Kan mungkin lagi meningkat. Kalau kita trend semasa, dia lagi meningkat lah. Tengok kes yang di Selangor yang paling banyak yang terlibat, yang ketiga lah, ranking yang ketiga, 1,461 kes. Saya tak nak hurai kes yang ni, sebab awak pun tahu, kes yang anak luar nikah ni biasanya 30% daripada kes-kes anak luar nikah tadi berasal daripada remaja yang melahirkan anak daripada umur 10 sehingga 19 tahun. Umur daripada darjah 4 sehinggalah lepas SPM, anak luar nikah. So ini bahaya Tengok dia punya konflik, dia berkesan apa. Ini pun statistik, yang ni boleh nampak tak? Yang ni boleh nampak tak? Nampak apa? Boleh. Statistik remaja hamil 2014-2018. Nampak? Nampak. Ke tak bergerak? Kecil. Semua kecil je. Nampak. So tak apa saya bacakan So nanti sebenarnya saya nak tunjuk biar jelas sebenarnya. Okay, untuk remaja hamil 2014 hingga 2018, yang ni yang belum berkahwin, yang berkahwin ada, yang tak berkahwin pun ada. Yang ramai ni ialah yang tak berkahwin. Okay, untuk 2018 sebanyak ni tahun 2017 sahaja seramai lebih kurang 3,600 remaja hamil luar nikah, yang mana 10 kes untuk setiap hari untuk tahun 2017. Ini saya tak nak hurai statistik, saya nak tunjuk yang ni je. Boleh nampak? Boleh nampak tak akhirnya? Nampak tak? Akhirnya tu nampak tak? Kita tak gerak dah. Alamak. Sekejap saya share lagi sekali. Ini paling penting saya nak tunjuk sebenarnya hari ni. Akhirnya apa yang akan berlaku benda ni. Nampak? Nampak. Nampak. Nampak? Nampak. So akhirnya jadi macam ni Akhirnya awak tengok gambar yang pertama. Ini gambar, ni bukan lakonan Kalau awak sanggup yang perempuan yang ada dalam ni kan, contohlah. Saya minta jauh sebenarnya. Tahu tengok gambar bayi, so, wallahualam hidup ke tak hidup, di bawah dalam tong sampah. Tu gambar atas sebelah kiri. Saya bukan nak aibkan siapa-siapa, tak. Ni adalah realiti semasa yang awak hidup zaman ni, zaman akhir zaman. So yang kedua sebelah kanan ni atas, ini pun wallahualam hidup ke tak hidup, pun dibuang. Ada lagi kain, ada lagi tali pusat. Ini tali pusat dia. So ni tangan dia, wallahualam hidup tak hidup. Yang ketiga sebelah bawah kanan, mayat bayi lelaki dalam pam tandas. Ni pam tandas pam tandas dekat sekolah tu kan. Jangan pula pergi saya tu contoh ni bukan surau letak kat situ, tak. Maksudnya nanti kita cegah perkara mungkar ni dulu. Okay, so ni dalam pam tandas. Tengok gambar dia. Saya rasa ini dah meninggal sebab mungkin orang perasan dia berbau busuk, bau bangkai. Dan direportkan, dan akhirnya bila disiasat ada seorang mayat bayi lelaki dalam pam tersebut. So muat dia punya janin ni ataupun bayi tadi, so dia kecil je sebenarnya. Lebih kurang 2 kilo macam 1 kilo gula tu kan. So boleh muat, dia punya besar. Dia punya tangki tu besar. So yang keempat ni wallahualam, ni gambar, ni sebenarnya gambar mayat kan, bayi lah, bayi. Yang ni pun biasanya kalau dibuang dalam tempat sampah, biasanya kalau malam-malam anjing datang, anjing ni cukup sensitif dengan bau darah. So mungkin dia nampak bayi, mungkin dia macam gigit, dia cari-carikan guna tangan, guna gigi dia, wallahualam. Dan akhirnya yang berlaku, yang ni lah hasil cebisan
mayat itu tadi dan dikumpulkan balik. Identiti dia tak dapat dikenal pastilah.